لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارنا. Maka adalah sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu dikatakan dia la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Artinya bukan sifat itu zat dan bukan sifat itu lain daripada zat, yakninya la huwa hiya min haisul mafhumi. Artinya bukan sifat itu zat daripada pihak sekira-kira mafhum, mempaham. Tu terjemah Jawi lah. Kerana yang dipahamkan sifat itu lain daripada yang dipahamkan zat. Kerana yang dipahamkan sifat itu bertambah ia daripada yang dipahamkan zat. Ada sifat itu pada zat dan ada zatnya itu dengan sendirinya. Wala hiya ghairuhu min haitsul wujudi. Artinya bukan sifat itu lain daripada zat daripada pihak sekira-kira wujudnya. Kerana wujud sifat itu tiada lain daripada wujud zatnya. Kerana zat itu adalah wujud sifat itu. Jikalau tiada wujud zatnya itu, nescaya tiadalah peroleh wujud sifat itu. Kerana sifat itu tiada boleh ada sendirinya, melainkan dengan zatnya bersalahan. Zat boleh ada sendirinya, maka wujud sifat itu satu ia dengan wujud zatnya. Tiada dua kali adanya sama sekali. Ada zat adalah sifat, adalah sifat itu. Tiada boleh kemudian daripada wujud zatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, syukur kita Allah SWT limpah kurnia dia, masih kita diberikan kelangsungan hayat hingga ke saat ni. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dapat kita nikmat dibesarkan kita dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, dapat pendidikan Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita boleh ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah,
beri kita nikmat ada keinginan untuk belajar dan ambil faham mengenal agama ni. Alhamdulillah, khasnya diberikan kita minat, keinginan nak kenal Allah Ta'ala, belajar macam mana supaya boleh ada hubungan dengan dia, terutama hati kita sentiasa ingat dia, sedar ke dia, mentauhidkan dia, mengakui kefakiran, keberhajatan kita pada dia. Alhamdulillah, dia pertemukan kita dengan orang yang boleh menunjukkan kita jalan ke dia, mengenalkan dia, mengenalkan pula kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dan syukur besar nikmat Allah Ta'ala beri kita jadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan kat kita boleh dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirat esok. Mudah-mudahan kita semua ni termasuk alam golongan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kejayaan dunia akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita nak manfaatkan pagi ini pertemuan meneruskan perbincangan kita daripada kitab Syarah Usul Tahqiq ni, dengan apa telah kita bicara kalau ikut telah kita selesaikan perbincangan sifat 20 ni sampai ke maknawiyah. Yang terdekat adalah takrif sedikit mengenai apa yang dikatakan ma'ani dan maknawiyah tu. Jadi insya-Allah kita nak sambung ni pula adalah hubungan antara sifat dan zat. Tentu pula pasal antara yang kita belajar dalam 20 tu, kalau ingat balik dalam 20 tu, walaupun atas nama sifat 20, sifat tu 19, bukan 20. Sifat tu 19, bukan 20. Mengapa pula sifat 19? Pasal wujud tu bukan sifat. Wujud adalah ain maujud. Wujud adalah ain maujud. Wujud tu adalah diri zat. Atas nama sifat dipanggil sifat nafsiyah kan. Penamaan sifat panggil sifat. Pasal wujud dinisbahkan ke Allah Ta'ala, tapi tak dikatakan wujud, melainkan mesti wujud tu adalah ain maujud. Wujudu syai'in ainuhu, kerana wujud syai' adalah ain syai'. Tak dikatakan ada suatu, melainkan ada tu diri perkara yang kita duk bicara kata ada tu lah. Kalau kita tunjuk diri kita sendiri, kita ada ke? Kita ni ada. Dia ada kan. Saya bukan nak tanya sudut tu, saya nak tanya kita ada ke? Ada apa? Ada zat kita lah, diri kita lah. Jadi tak dikatakan wujud, melainkan zat ataupun ain zat. Maka wujud ni bukan sifat. Wujud adalah zat. Boleh? Faham? Itu panggil sifat. Buat apa? Wujud sifat. Sifat wajib pada Allah Ta'ala wujud. Betul? Wujud ialah sifat kan? Kenapa panggil sifat? Sekali harum. Antara dipanggil sifat, istilahnya dipanggil babul taglib, babul ghalbah. Bab qalbah. Pasal apa? Pasal kita belajar tu 20 tu atas umum panggil sifat 20, sedangkan satu zat 20 sifat. Satu zat 19 sifat. Kenapa jadi panggil sifat? Dah satu je zat borong menangkan sifat tu sampai hak wujud tu tak dikatakan wujud, melainkan ain maujud. Jadi wujud tu zat, tapi dinamakan dia sifat juga. Pasal apa? Pasal borong menangkan di atas banyaknya sifat, maka dinamakan wujud tu sifat juga. Takrif pun memang kita sebut apa wujud ni? Sifatun wajibatun lizati
Dengan tarikh dia pergi situ, dia sebut hari tu kita bicara dalam tarikh ni kan. Boleh ingat apa kata wujud ni halun al-wajibatu lizat madamati zat ghaira mu'allalatin bi'illatin. Ingat. Saya ngaji dulu Tok Guru selalu cakap kataan ni, apa dia? Ngaji jangan buluh kasap. Buluh kasap apa? Lama saya tak sebut tu, lupa Ustaz. Ustaz. Ngaji buluh kasap. Tengah tu lupa. Ngaji buluh kasap, pangkai lesap. Belakang tu pangkai lesap. Allahumma salli ala. Lupa hak tengah tu. Ngaji buluh kasap. Hak yang ni tak ingat, ya hak lama lesap. Hak dulu lesap. Nak cerita tu lah. Ngaji ni jangan hak ni pun tak dapat, lepas tu nak kejar hak hari ni. Ngaji buluh kasap yang kejar hari ni tak dapat yang pangkai lesap. Ngaji nak ngaji ni. Nak ngaji. Yang hari ni pun belum tentu dapat lagi. Yang dah lama tu macam mana? Ada yang faham dah macam mana? Lesap juga. Allah. Apa masalah ni? Pasal tak ingat, tak murojaah, tak mutalaah tu. Satu antara tertib mengaji, disiplin mengaji, telaah. Kita biasa dengar telaah kan, biasa kan? Benda telaah tu. Okey, soal ulang kaji tak? Baca gul. Apa? Tak ulang kaji. Betul, disiplin belajar tak buat. Betul, boleh ke jadi golongan terpelajar? Mana maunya, tak boleh. Lupa. Kalau sekolah kebangsaan buat pelajaran itu, peksa macam. Yang ni bukan peksa tau. Yang ni nak pakai lagi tau. Kalau yang ni tak mantap, macam mana nak faham? Sikit lah. Dan ilmu ni pun bukan kita duk apa ingat. Dia pasal dia dipakai hari. Dan dipakai pun buat apa ni? Tera nak mahir dia. Dah mahir macam mana? Senang je, tak susah. Tapi tera nak dapat tu lah. Tera nak dapat tu yang susah. Jadi macam mana? Bagi dapat lah. Jadi antara kaedah bagi dapat, telaah lah. Telaah. Memang kena telaah. Tu tanya tu, telaah tak? Tidak. Jadi salah satu daripada disiplin dan kaifiat cara belajar yang betul tu telah tidak dilaksanakan. Tu yang tak apa nak dapat tu. Kalau buat semua boleh kan. Nak masak, belanga ada, periuk ada, api ada, dapur ada, dapur ada, gas ada. Gas tak pulas kepala, gas ada tak pulas kepala tu. Macam ini apa? Ataupun masak dah. Makan tak habis. Tengah hari pun tengok orang bagi nasi lemak pula, makan nasi lemak pula. Yang lama tu pun tak habis lagi. Lepas tu biar gitu je. Malam masak lain pula. Tapi yang tu biar. Esok macam mana? Basi lah tu. Saya nak cerita basi tu lah, yang basi. Kenapa? Tak telah. Perangat lah tu. Kena perangat. Perangat tu. Perangat tu ulang kaji. Alhamdulillah Pak. Cik Dolah Pak faham. Perangat tu ulang kaji. Nama pun perangat. Perangat balik. Abah ni perangat balik lah ni. Perangat balik. Apa dia wujud? Dia halun wajibatun lizat. Atas definisi itu memang disebut hal, tapi saya kalau ikut saya sebut, saya syarah apa, dia adalah ain maujud, tak dikatakan wujud atas nama pun nafsiyah. Apa ni nafs? Diri. Kenapa panggil nafsiyah? Pasal apa panggil nafsiyah?
Pasal sebut wujud zat, wujud diri zat kan. Kalau kita kata masjid kita ada, ni ada masjid ni, ada apa? Ada diri masjid ni lah. Atau istilah Arab ada ain masjid ni, ada ain wujud ni. Istilah dipakai wujud syai' adalah ain syai', wujud syai' adalah ain maujud, ain syai', ain maujud. Ni bumi ni ada ke khayalan ni? Ada apa? Ada ain bumi ni, diri ain, diri bumi ni memang ada. Kalau ni botol, ada ke botol ni? Ada apa? Ada ni lah. Jadi ada botol tu zat ke sifat? Zat. Ngapa zat? Botol ni zat ke sifat? Zat. Try nak baling, kena tak kena? Kalau kena tu faham. Ni zat ke sifat, ada ainnya, ada bendanya. Jadi wujud tu zat, kidam sifat, salbi kan. Jadi kenapa wujud panggil sifat sedangkan dia zat? Ghalabah, menang kan sifat ke atas zat. Satu umum panggil sifat. Satu kalau orang tanya ngaji apa ni, syarah usul tahqiq ni ngaji apa? Ngaji sifat 20. Ngaji sifat 20. Sifat 20 tu 20 tu sifat je. Kalau orang mengaji dia test nak kita faham tak faham, dia tanya gitu. Sifat 20 tu sifat je. Kalau kita faham soalan dia nak tuju ke mana tu, kita kata 19 sifat satu zat. Faham tu. Dia tahu kita dia tak boleh cekik dia tu. Kita faham je. InsyaAllah faham. Tanya sikit boleh. Kenapa pula satu tu sifat yang 19 tu satu tu zat, 19 tu sifat? Kita boleh cerita. Alhamdulillah. Ngaji kat mana tu? Manggut Batu. Ada ke tempat ngaji? Ada. Jadi Lenggong ni ada tempat mengaji. Mana mahu tak adanya. Kita je lah tak pergi. Kena kat dia pula kan. Saja-saja main-main sikit. Apa saya nak cerita ni? Saya nak cerita ghalabah. Prinsip ghalabah ni memang banyak. Allah SWT. Cerita ghalabah apa? Kita baca Fatihah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian ni layak memang untuk Allah je. Pasal apa Allah ni layak untuk dipuji? Pasal dia Rabbul Alamin. Dia lah yang takbir sekalian alam. Ni pelajaran Arab sikit lah. Dia lah takbir sekalian alam. Alam tu kita memang dah pakai alam dah. Lafaz alamin tu alamin. Mufrad tasniah jamak? Tasniah. Udah lama tinggal mengaji kot. Alamin tu mufrad ke tasniah jamak? Alamin ke alamain. Alamin. Alamin lah. Jamak muzakkar salim. Tasniah. Ya Allah. Kau baca Fatihah selalu tak betul apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alamin jamak muzakkar salim. Rafa' ni macam mana? Hazaf tu Orang tanya rafa' ni tanya hazaf. Ni ngigau ke apa ni? Ingat balik kerik apa ni? Astagfirullah. Rafa' alamin apa? Wow lah. Macam mana bunyi? Alamun. Nasab buang tu. Buang lagi. Ya Allah. Mana ada buang-buang? Mana ada buang? Nasab alamin. Khafat alamin. Jazam la mana ada jazam isim la jazma fiha. Itu nahu sikit ya. Tak faham tu slow sikit saja. Saya nak tu cerita ghalabah. Pasal bila mengaji bab ghalabah memang banyak. Alamin tu alam ni jamak muzakkar salim. Boleh faham? Alam ni semua benda berakal. Pasal jamak muzakkar salim ni syarat dia mestilah syarat dia alamul muzakkar ataupun sifat bagi muzakkar yang berakal. Dia mesti muzakkar tu dan mesti akil. Alam ni banyak yang berakal ke tak berakal? Tak berakal. Mana tahu?
Insan dia dah ke dah. Insan je ada ke, jin ada ke juga. Jangan silap cakap. Marah dia mari. Lagi di malam tindih kau tahu. Dia kata dia tak ada ke. Tahan kat sini tak pergi balik. Dia tahan tak balik lagi. Start enjin tak boleh start. Awak dah ke dah. Awak ada ke. Ngengek kau seorang je ada ke. Aku pun ke dengan kau tahu. Okey, pasir dengan manusia mana banyak? Pasir lagi banyak. Planet dengan manusia mana banyak? Planet dengan manusia. Planet banyak lagi, banyak. Planet banyak lagi weh. Banyak tak jumpa pun. Tambah butir-butir pasir yang ada kat planet ni mana banyak? Ui, banyaknya. COVID-19 dengan manusia mana banyak? Tanya mikrob organisma ni kan. Kuman mana banyak dengan manusia? Kuman banyak lagi. Kuman banyak lagi. Ya. Ya. Nak cerita apa ni? Benda tak berakai lagi banyak daripada benda berakai. Okey. Tapi jamaknya berjamak berakai. Jamak muzakkar salim. Kenapa pula menangkan yang tak berakai yang berakai pada tak berakai? Kalau kira banyak, memang banyak yang tak berakai. Tapi jamakkan dia, alam ni kan masih Allah selain Allah Ta'ala. Tapi jamakkan dia dengan jamak berakai. Siapa? Manusia. Nak perkataan tu, ghalabahkan, taglibkan, menangkan yang berakai ke atas yang tak berakai. Sifat 20, menangkan sifat di atas zat. Kaedah taglib menang ni pun macam-macam usul menang. Ada menang pasal banyak, pasal banyak sifat daripada zat. Ada menang bukan pasal banyak, tapi pasal akal. Menangkan yang makhluk yang berakal di atas makhluk tak berakal. Satu jamakan Rabbil Alamin. Patutnya alam tak boleh jamak dengan alamin. Kalau jamak juga, yang tu dipanggil mulhaq jamak muzakkar salim. Pasal syarat jamak muzakkar salim tak cukup. Pasal alam bukan benda berakai, tapi jamak dengan benda berakai, dia tak panggil jamak muzakkar salim, dia panggil mulhaq jamak muzakkar salim. Benda mulhaq jamak muzakkar salim ni, dia adalah kalimah yang dijamak dengan jamak muzakkar salim, tapi syarat jamak muzakkar salim tak cukup. Apa dia? Syarat, antara syarat dia akil, berakai. Macam contoh, nak cerita jamak muzakkar salim yang tak cukup syarat. Allahumma salli ala alam ahluna syaghalatna amwaluna wa ahluna. Ahlun, ahlani, ahluna. Ahli itu kalau ikut kali jamak. Sagi saya ke sana pula, saya tak tinggal lah ni lah, jauh sangat tu. Saja nak menyambil jamak tu, pasal nak cerita ghalabah tu je. Nak cerita taglib tu. Nak cerita taglib. Contoh. Macam mana? Kalau ada orang lelaki bagi salam macam mana? Bagi salam. Tak, bagi salam. Macam mana nak bagi salam kalau ada orang lelaki orang ramai? Assalamualaikum. Kalau kita bagi kuliah kat muslimat, bagi salam macam mana? Assalamualaikum juga. Gerti tak gerti nahu? Kalau seorang macam mana? Assalamualaikum juga. Assalamualaikum juga. Gerti tak gerti nahu? Kenapa saya tanya itu? Patutnya seorang Assalamualaikum. Baik. Dua orang Assalamualaikum. Perempuan Assalamualaikum. Tak faham dengar tak faham dengar Kalau perempuan Assalamualaikum. Ni pasal apa seorang buat Assalamualaikum, perempuan buat Assalamualaikum?
semayang, tak ada siapa pun tepi, main seorang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ngapa pakai kum? Sedangkan ada ka, ada ki, ada kuna. Jawab. Oh, tak ambil perhatian ni. Pasal apa? Jawab. Itulah nama dia taklib, ghalabah. Menangkan kum tu. Walaupun seorang, walaupun perempuan, walaupun sajat. Oh. Assalamualaikum. Walaupun tak ada orang, atas syariat bagi salam macam mana? Assalamualaikum walaupun tak ada orang. Dah rukun bagi salam, rukun sembahyang ni antaranya hujung sekali nak keluar daripada sembahyang bagi salam. Walaupun tak ada orang, assalamualaikum. Walaupun sembahyang 2 orang je dengan bini, PKPD. 2 orang je, anak pun tak ada lagi. Anak pun kecil-kecil, tak mau majlis lagi nak sembahyang pun. Dia kumpul kita sembahyang pula. Kita sembahyang dia gelak kan. Dia duduk depan. Nak cerita apa ni? Isteri sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You. Woi, siapa ajar salamnya tu? Menangkan kum di atas tasniah, di atas jamak, di atas muannas. Di atas tasniah, di atas muannas. Ataupun tak ada orang ali pun. Assalamualaikum. Bukan assalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah tak ada orang, kum tak ada. Tak, assalamualaikum juga. Nak cerita apa ni? Ghalabah. Taglib, menang. Okey, ni sifat 20. Satu zat menangkan sifat ke atas zat. Menangkan zat, menangkan sifat. Menangkan sifat ke atas zat. Saya kata apa ni? Menangkan zat. Oh sorry. Menangkan sifat ke atas zat. Menangkan zat tu, menangkan akan zat tu, menangkan idafat kepada maf'ul tu. Oh, tak faham tanya lain hak tu. Hak tu uslub nahwu lah faham tu. Ni. Baik. Macam mana boleh cerita situ Pasal kita nak bicara ni nak rumus pasal kita belajarlah sifat 20 tu. Jadi dalam 20 tu ada zat, ada sifat kan. Dan bila sebut zat dengan sifat ni, zat tu maqama bi nafsi, sifat ni maqama bi zat. Boleh faham takrif tu? Dengan apa kita dah belajar lepas, kita sebut zat. Bila sebut zat, sifat, daripada asar nampak faham af'al. Kita ni natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah Ta'ala mesti bila dia ada fi'il mesti ada fa'il pembuat. Mesti ya. Bila fa'il pembuat ada 4 sifat. Kita belajar ada asma, ada sifat. Bila ada sifat, ada asma, mesti ada zat. Okey. Jadi semua selain daripada zat, semua sifat. Bahasa mudah dia. Sifat pun sifat, asma tu pun kalau ikut sifat martabat dia. Fi'il pun kalau ikut martabat dia sifat. Asar pun kalau ikut dia sifat. Apa yang lain daripada zat, nama sifat. Zat satu kan. Lain tu sifat. Atas pengkhususan nama, ni asma, ni sifat, ni af'al, ni asar. Tapi atas borong macam mana? Zat, selain pada zat, sifat. Af'al pun sifat juga sebenarnya. Satu kalau sebut, kalau bahasa Inggeris tu yang saya guna pendekatan itu, driver, drive tu apa? Sifat. Sifat. Siapa ada sifat drive, so we call it driver. We call him driver. Driver tu apa? Zat yang ada sifat drive. Senang faham? Satu saya bawa dalam bentuk macam tu. Yang tu saya bawa pendekatan Arabic lah. Orang putih ngaji dekat SPM tu pun ngaji tak berminat dulu ngaji bahasa Inggeris. Tak tahu siapa.
Pasal hikmah dia tu kot, kalau pandai bahasa Inggeris saya tak main pondok Saya pergi Australia itu memang ada surat jemputan pun. Surat jemputan buat A-level untuk sambung belajar dalam luar negara. Pasal sekolah-sekolah biasa, tak adalah sekolah asrama penuh, tapi masuk jurusan sains kan. Kelas pun satu je, kelas sains. Melayu tak berapa orang kelas sains. Adalah, dan kita one of the top 10 dalam kelas. Yang tu lah sikit. Tapi Inggeris tak berapa baik, kredit lah, tak adalah distinction. Kalau dapat lulus je teruk kan. Keputusan SPM elok jugalah kan. Jadi kita tak minta pun masa tu pergi pondok lah. Cikgu tolong isi borang untuk mohon buat A-level bahasa Inggeris. Dia panggil macam tu lah, A-level lah kan, panggil A-level kan, Panggil muat lah. macam muat tu lah. Muat pun ada bahasa Inggeris kan. Dia muat memang tak Memang subjek bahasa Inggeris lah untuk sambung belajar. kat luar negara. Sebaiklah bahasa Inggeris tak dapat cemerlang. Kalau dapat cemerlang, entah apalah jadi. Pasal tak cemerlang tu dia duduk sini ni. Siapa nak cerita bahasa Inggeris? Driver tadi tu. Driver. Takat tu lah saya boleh cerita. Macam mana pun nak bagi faham, driver. Printer boleh print, jadilah. Nak faham ni pun bukan nak pergi buat tulis buku kan. Boleh faham kan? Pasal nak faham sifat dengan zat. Sifat bila ada di zat, nak panggil apa zat tu. Jadilah faham waktu pun bahasa Inggeris. Nak lebih-lebih dengan istilah bahasa Inggeris lagi punya pasal lah, mengaji lain lah tu. Saya bukan nak ajar bahasa Inggeris. Saya nak ajar belajar tauhid daripada sifat, nak kenal zat. Itu je tujuannya. Ambil bahasa Inggeris tu menyambil apa orang sebut ni. Jadi kita duk belajar ni, ada zat, ada sifat. Okey, yang ni yang kita nak orang kata apa? Nak ambil pengetahuan yang lebih detail. Kalau itu, bila kita dah ada aras kefahaman, ada aras pengetahuan, nak buat apa pula? Kena ada aras aplikasi. Aplikasi tak? Lupa dah. Pengetahuan, kefahaman. Belum, saya dah sebut belum tu. Lupa lah dah belum. Tak boleh bantu dia. Allah sallallahu alaihi wasallam. Kebat lah. Kebat lah, kebat. Nak boleh buat banding beza. Tujuan saya dah sebut banding beza tu. Pengetahuan, kefahaman, lepas tu sampai boleh buat banding beza. Aplikasi. Aplikasi. Dalam ciri aplikasi ni, nak apply ni mesti boleh buat banding beza. Banding beza apa? Zat, sifat. Itu yang semalam pun saya dah tanya. Kalau kita sebut yang ada kat saya lah, itu tak ada semalam kita sebut span apa kan. Ni apa ni? Jubah, baju. Baju lah senang sebut. Ni baju. Warna putih tak? Baju tu apa? Zat. Putih tu apa? Sifat. Mana putih tunjuk? Tak zat. Tunjuk baju. Orang suruh tunjuk putih, tunjuk baju. Duduk dengan zat. Duduk dengan zat. Okey, soal. Untuk zat dan sifat ni bersama ke lain? Itulah kita nak bicara tu. Bagi dengar dulu, saya baca tu senang je faham. Sama tak zat dan sifat? Sama. Mana pula sama? Baju tu baju, putih tu sifat. Mana pula sama? Duduknya sama. Duduknya sama. Jadi dengan bahasa lain, sebenarnya sifat ni bukan lain daripada zat, tapi takrif lain. Zat maqama apa? Maqama bizat, maqama binafsihi. Sesuatu yang boleh berdiri sendiri. Masuk diri sendiri ni, dia sendiri dia ada. Dia sendiri dia ada. Sifat maqama bizat, sesuatu yang ada di zat.
Apa maksud maqama bizat? Dia tak boleh dia sendiri ada. Dia hanya ada dengan dia berada di zat, baru nyata dia. Kalau tak ada di zat, tak akan ada sifat yang terkonten-konten, sifat semata-mata tanpa duduk di zat. Mana boleh? Sifat mesti ada di zat, barulah ada sifat. Boleh? Tapi zat diri dia boleh, dia memang ada diri dia. Boleh? Kalau nisbah nak boleh claim zat ni, oleh kerana dia memang ada zat ni, dia boleh kata apa? Akulah sifat. Dia tak boleh claim akulah sifat, tak boleh. Macam apa? Dia bukan benda ada. Dia ada hanya apabila dia ada di zat. Oh ada, tu pun dia masih tetap dia sifat. Nisbah kalau nak boleh claim, dia tak boleh claim dia, claim diri dia aku sifat, tak boleh. Pasal yang boleh claim zat dia, akulah. Boleh faham tak juga? Boleh. Zatku ana he. Itu bunyi urdu lah sikit. Itu yang maqama bi nafsi. Zat dia ada diri dia. Okey. Tapi sifat dia tak ada diri dia. Dia tak ada diri dia. Jadi penamaan zat sifat ni, tu yang zat, penamaan kepada zat, memang dia maujudul wujudi, memang ada sungguh zat. Satu dia boleh claim aku, saya. Tapi kalau sifat dia ma'hudul zihni, dia hanya dipaham dengan akal. Ni sifat, ni zat. Akal boleh beza, boleh beza. Tapi sifat dia tak ada ain diri dia. Kalau ni sebab nak claim, dia tak boleh kata aku, tak boleh. Macam apa? Dia hanya ada sebab menumpang. Semalam saya ada sebut sekali lalu, zat dia muqaddam, yang ni muakhir. Sifat muakhir. Muakhir pun bukan zat dulu sifat kemudian tak. Dia sebenarnya sekali. Yang tu nak kita nak tengok tu. Sebenarnya zat dia mesti ada sifat. Zat mesti ada sifat. Zat mesti ada sifat. Zat mesti ada sifat. Mana ada zat tanpa sifat? Bukan zat betul sifat datang, bukan. Zat mesti ada sifat. Zat mesti ada sifat. Kenapa saya ulang banyak kali? Masa pelajaran ni dia agak heavy sikit tau. Saya sebut lagi, saya boleh, orang dengar je lah. Tak faham. Zat mesti ada sifat. Untuk kata zat muqaddam, sifat muakhir ni macam apa? Pangkat. Boleh tak? Sifat, betul? Sifat ni didatangkan zat. Ada sifat didatangkan zat. Benda zat lah didatangkan oleh sifat. Jadi nak faham apa? Zat maqama min nafsihi, sifat maqama bizat. Zat maqama min nafsihi. Yang tu boleh faham. Zat ialah sesuatu yang dia ada dengan zat dia. Zat dia sendiri memang ada, berdiri sendiri. Kalau terjemah tu maqama min nafsihi, barang yang berdiri dengan diri sendiri. Maksudnya dia sendiri memang ada. Tapi kalau sifat apa? Sifat maqama bizat, sesuatu yang dia hanya ada dengan dia ada di zat, barulah ada sifat. Katalah kita ni hidup tak? Kita dulu ke hidup dulu? Kita tu apa? Kita tu zat. Hidup tu apa? Sifat. Pandai lah tu. Takkan tu pun tak faham. Kau KU apa? Saja saya tanya-tanya gitu apa? Ada orang belajar macam ni, kata dia susah lah. Ya Allah, yang belum berapa lagi dia kata susah. Dengar lah dulu. Alai, bukan susah pun. Hidup tak? Hidup apa? Hidup tu engkau ke? Iya ke? Bukan engkau ke yang hidup? Hidup tu lain, engkau tu lain. Tak lain. Tadi kata lain. Yang tu nak faham tu. Itu lah, faham dah lah rupanya. Cuma tak biasa duk bahas dengan teliti,
dengan secara spesifiknya apa dia zat dan sifat, tapi sebenarnya faham dah. Oh, hang dulu kan hidup dulu. Lepas tu hidup datang, pandang pada sudut tu, zat dengan sifat beza tak? Beza. Siapa yang hidup? Zat hidup. Zat tu siapa? Engkau. Alah. Oh, engkau je sedap je bahasa. Adakah tuan hamba zat itu? Boleh je kan. Alah, saya tak suka munafik itulah. Bersembang itu senang. Boleh je. Adakah zat itu diri tuan hamba? Ya. Kalau tuan hamba hidup, adakah hidup itu tuan hamba yang hidup, ataupun hidup ni satu benda yang asing datang kepada tuan hamba? Tak. Kalau itu hidup dan tuan hamba, adakah benda yang sama? Benda yang sama lah. Bila hidup ada di tuan hamba, adakah tuan hamba yang hidup? Ya. Jadi siapa yang hidup tu? Zat tu lah. Betul? Adakah hidup dan diri tuan hamba satu benda yang berasingan? Tidak. Pandai. Bravo. Benda untuk ni. Saja tiru-tiru seluk-seluk demo salah kan. Bagi ceria sikit je. Alhamdulillah. Bagilah Islamik sikit. Saja je meraihkan istilah demo. Bravo. Alhamdulillah. Sebut bravo tapi hadir hati kau salah. Ada orang macam ni, alhamdulillah, tapi syok kat diri sendiri, tak jadi juga. Sedap tu nak bela diri tu, macam tu kena faham prinsip tu. Walaupun tu pun hore, menang, tak sebut alhamdulillah pun, hore, Allah yang menang. Okey, alhamdulillah aku menang, out. Bagi betul dua-dua. Alhamdulillah Allah yang menang. Okay. Yang tu saja sikit. Betulkan kesiwilan kita dengan tauhid tu. Baik, jadi kalau gitu tu dia nak kata adalah sifat ma'ani dan ma'nawiyah itu dikatakan dia macam ni. Jadi ma'ani ma'nawiyah ni nak cerita apa? Nak bandingkan dia dengan zat. Macam ni. La hiya huwa wala hiya ghairuhu. Asal takrif macam ni. Sifatu zati laisat bi ghairi au bi aini zati. Kalau dalam syair memang disebut qaid itulah, mutakallimun summa sifatu zati laisat bi ghairi au bi aini zati. Sifatu zat pada Allah Taala dia bukan ghair, dia bukan ain zat. Dia bukan ghairu zat dan bukan ain zat. Macam mana? Bukan ain, bukan ghair. Kita tengok sebut dulu. Artinya bukanlah sifat itu zat. Apa makna bukanlah sifat itu zat? Maksudnya sifat bukan zat, zat bukan sifat. Jadi kita ambil hadiah dulu. Lagi saya buat yang lain, kona lain pula. Bukan sifat itu zat. Okey, yang tu dulu. Yang kedua, dan bukan sifat itu lain daripada zat. Ya. Bukan sifat itu zat dan bukanlah sifat itu lain daripada zat. Benda ni tak berbelit ke? Sifat tu bukan zat dan sifat tu bukan lain daripada zat. Ayat ni kena tanggung, dia ada benda mahzuf, dia ada benda yang dihazaf. Sifat bukan zat. Pandang, kalau saya suka bahasa ni. Sifat bukan zat. Siapa? Sifat lain, zat lain. Takrif. Sifat zat apa ni? Ma qama bi nafsihi. Sifat apa? Ma qama bi zat. Lain tak? Lain. Apa yang lain? Apa yang lain? Tarikh lain, definisi lain. Boleh? Betul? Itulah maksudnya sifat bukan zat. Okey? Apa dia yang bukan sifat bukan zat? Sifat ni takrif sifat, bukan takrif zat. Lain. Boleh? Okey. Lepas tu
Bukanlah sifat itu lain daripada zat. Sifat yang tadi lain, dan sifat bukan lain daripada zat pula dah. Sifat bukan lain daripada zat pada realitinya. Pasal apa? Hidup kan? Hidup tu apa? Iyalah, bukan hidup ni benda asing kita pek bagi kat dia. Saya yang hidup. Siapa hidup tu? Saya yang hidup. Bukan hidup ni pek kat dia. Pula tu saya bukan tanya roh tu. Roh memang lain, dasar lain. Saya bukan tanya roh. Saya tanya hidup. Kita hidup tak? Untuk hidup ni lain, kita lain. Tak, siapa hidup? Ana hayyun, saya hidup. Maksudnya zat kita memiliki sifat hidup tu. Hidup tu Allah kurnia bagi kat kita. Kita ada sifat hidup tu kan. Boleh? Boleh asing hidup dengan kita? Tak boleh. Kita yang hidup tu lah. Kan sebab tu lah kita kata saya hidup. Boleh? Jadi pada realitinya sifat ni bukan ghair, bukan lain daripada zat. Jadi sifat bukan zat pada sudut ta'rif. Ma qama bi nafsihi, satu ma qama bi zat. Sifat bukan lain pada zat pada realiti. Pasal mana boleh sifat asing pada zat? Ada zat mesti ada sifat. Sifat mana boleh ada sifat semata-mata? Sifat mesti ada zat. Yang tu saya sebut tadi, zat ni ada penamaan zat dan sifat hanya pandang pada sudut sifat. Allahumma salli alaihi. Tadi dia jadi situ tak? Situlah dulu ambil mudah. Sagi pergi jauh dia jadi peralus sangat pun sagi tak manfaat juga. Situ itulah maksud dia kata sifat bukan sifat itu zat, satu, dan bukan sifat itu lain daripada zat. Okey, boleh tak faham kan? Saya dah bagi penjelasan. Disambung itu. Apa maksud tu? Tak faham lah. Yakninya ni memang uslub Arab ni. Arab yang guna bahasa yakninya. Ni kerana Arab bukan kata ni pun. Yakni dia pun menggunakan bahasa yakni. Bahasa Melayu kita pun, bahasa Melayu klasik menggunakan perkataan yakni. Betul ya? Bahasa Melayu kita guna yakni kan? Contoh ayat yakni, saya nak cerita yakni tu. Yakninya, yakni. Cuma nya tu jarang kita guna. Yakni. Ya itulah. Ya itulah. Yang itu tu maksudnya apa? Maksud yang dikedaki daripada itu. Tu. Yakni. Ya, tu. Budak ni dia ada dua mak. Dua mak. Yakni mak angkat, mak tiri, mak susu, kan? Boleh tak? Dia ni banyak mak. Banyak mak. Mak saudara, mak angkat, yakni, kan? Yakni tujuan apa? Satu perkataan untuk memperjelaskan sesuatu yang kita dengar mula-mula muskil. Dia ni banyak mak. Bukan mak satu je kan? Mak angkat. Yakni mak angkat, mak susu pun ada, mak tiri pun ada, mak melakat pun ada, mak apa lagi? Mak akik. Mak akik, mak angkat lah. Akik tu bunyi geri. Angkat akik. Ni nak tak akik lagi. Akik. Lenggong pun akik kan? Akik. Angkik. Bunyi ang ni. Okey. Nak cerita apa tu? Yakni tu. Nak syarah yakni tu pula. Yakni pun kena syarah. Habis tu? Lu yakni tu tak faham. Bobo yakni kena urai juga yakni tu. Baik. Macam ni. Kalau tak faham macam ni. La huwa hiya min haitsul mafhumi. Kalau tengok Arab tu macam ni sikitlah. Bagi yang boleh tengok Arab tu. La hiya huwa. Hiya tu apa? Sifat. Huwa tu zat. Wala hiya, dan tidaklah ia sifat tu. La hiya ghairu zat. Itu kalau tengok Arab tu. La, okey tengok bawah lah. La huwa, yakninya la huwa hiya min haitsul mafhumi. La hiya huwa min haitsil mafhumi
Kalau ikut baca itu haisi tu. Lajak-lajak mulut je min haisul mafhum, min haisil mafhumi. Min haisula, min haisu. La yahtasib. Yang tu baca haisu. Dia pun sah baca. Min haisul mafhumi. Sah baca. Ada i'rab dia tu. Saya tak payah sebutlah i'rab tu. Yang tu nak tahu PM tepi. Tapi saya minta RM5. Yuran pasal upgrade software. Saja sebut sikit. Baca haisu lah. La huwa hiya min haisul mafhumi, min haisil mafhumi. Boleh sah baca. Artinya bukanlah sifat itu zat. Macam mana sifat ni bukan zat? Jadi yang ni dia nak hurai hak tadi. La hiya huwa tu macam mana? Sifat, bukanlah sifat itu zat dari pihak sekira-kira memfaham. Kalau nak faham, memang sifat bukan zat. Macam apa? Tak ada sekali lagi. Sifat apa? Maqama bi nafsi. Tu apa? Zat maqama. Sifat apa? Maqama bi zat. Sama tak? Tak sama. Ni span ni hitam. Span zat. Hitam. Gula manis. Gula zat. Nama lagi zat. Gula zat. Manis sifat. Sama tak? Tak sama apa? Dari segi memfaham. Saya sebut ni, faham tak? Tarif tak sama. Qoma bi nafsi, maqama bi zat. Mana sama? Kalau sama, maqama bi nafsi, maqama bi nafsi. Ataupun dua-dua, maqama bi zat, maqama bi zat. Tak, lain-lain. Tak sama sifat tu daripada zat sekira-kira memfaham. Memaham. Min haisul mafhumi. Arab mafhum lah. Kita baca memfaham. Memfaham ni bahasa dia lah. Kalau kita daripada sekira-kira memahami akan dia. Tu bahasa standard sikit lah. Pasal apa kata dia tak sama ni pada pihak memaham? Kerana yang dipahamkan sifat itu lain daripada yang dipahamkan zat. Istilah Arabnya mafhum zat lain daripada mafhum sifat. Ada istilah mafhum pula. Ambil je lah faham, kata dalam faham-faham tu. Perkara yang boleh dipaham daripada zat lain daripada mafhum sifat. Mudahnya, kalau saya guna apa? Tarif zat lain, tarif sifat lain. Itu bahasa saya. Bahasa kitab, apa dia tarif tu? Mafhum zat lain, mafhum sifat lain. Apa zat? Apa mafhumnya? Maqama bi nafsi. Apa mafhum sifat? Maqama bi zat. Sekejap. Ngaji ni lah susah. Tu yang kalau ngaji ni, kalau ada orang masuk masjid, tak payah sembahyang tu masjid, duduk dengar. Pasal apa? Ngaji wajib. Ngaji wajib. Pelatung ngaji bukan mengalir santai, steamnya tu tak boleh. Kau kena ambil perhatian. Bawa buku teks. Tu yang tak ada teks beli. Tak ada tulis. Catat. Tak ada pun minta post. Tak ada tengok dalam Shopee jual tak? Shopee ada? Apa cerita ni? Ada PDF, ambil PDF, kopi. Bersungguh tak bersungguh mengaji? Sambil makan kacang tu punya. Sambil makan nasi lemak. Makan nasi lemak lah. Ya Allah, ngajilah dulu. Sambil minum kopi. Mengapa tu? Dia tak boleh tumpu perhatian selalunya kalau ada dua. Walaupun sambil makan kacang. Tak. Saya nak kata gini saja. Kalau memang bersungguh dia tak boleh buat gitu sebenarnya. Tak boleh buat gitu. Kita bercakap dengan anak kita, cakap dengan bini lah senang. Cakap dengan bini, kita cakap dengan dia buat senang pun. Macam ni lah, zaman lah ni bukan itu. So ni suami cakap dengan isteri, ni awak nak masak apa hari ni? Tak tahulah bang. Abang nak makan apa hari ni? Boleh je nak masak apa, abang sebut je. Semua ada nak peti sejuk tu. Sekali tengok abang.
Macam berbulu tak tengok? Berbulu tak? Tuan-tuan batu dengan kayu tak apalah, tak berbulu, relax batu. Dia pun batu juga. Dia pun macam ni. Dua-dua batu dengan kayu, padahlah. Saja saya usik itu sikit lah. Ni nak mengaji apa ni? Jagalah adab sikit, baru nak boleh dapat. Untuk komplain tak dapat. Isteri ni buat batu dengan suami dia. Tengok suami kahwin seorang lagi, macam mana? Tu dah marah, baru kau tahu. Betul, barulah. Kenapa abang diam ya? Tu saya cakap apa? Pasal apa? Kau tengok isteri ni layan aku macam mana, tengok kau layan aku macam mana. Contoh lah kan. Bukan nak suruh kahwin lain tu, tapi dah lagi contoh. Sama tak ni? Nak mengaji benda penting. Engkau tak dapat lah ni. Engkau dapat yang kau makan tu je lah. Ni tak dapat. Tak dapat. Dia akan tinggalkan kau. Pasal kau tak peduli dengan dia. Kau jauh hati dengan dia. Yang ni kau ambil hati dengan dia. Kau dapat lah yang ni. Yang ni kau tak dapat. Kalau bini jadi, kalau ada dua bini, kau tak boleh ambil perhatian suami kau. Pasal apa? Pasal dia ada satu je. Dia ada satu je. Sekarang kalau kau tak ambil perhatian dengan dia, dia akan ambil perhatian kat orang lain. Siapa yang ambil perhatian dengan dia, dia akan jatuh hati kat orang tu lah. Boleh faham saya buat apa kan? Sikit betulkan cara belajar, walaupun belajar online. Kalau belajar online tu belajar matematik, belajar geografi, tu saya tak ingat lah. Memang ada orang pun belajar online, dia pasang dekat Anjur tu video Zoom tak menatang apa jenis lah. Zoom ada buka video kan? Ada ke? Zoom ke apa, Classroom ke apa benda tu lah. Dia pasang, dia tak ke mana. Sampai potong bawang ada siang ikan. Pasang tu kena. Duduk kat rumah. Duduk depan, tu pun kadang-kadang duduk depan. Ni apa ni? Pusi pen. Dia bukan tunggang apa tu. Tak dapat. Kalau isteri suami dia bercakap kata, nama dia Minah saya. Minah. Ya bang. Abang nak cakap apa? Tak, memang macam tu sepatutnya isteri. Abang nak cakap apa? Ini nak masak apa? Abang pergi cadangan. Ayang nak pergi cadangan. Lain weh. Ini Minah. Ini nak masak apa ni? Sama ke? Lainlah. Baru kahwin pula ni orang dah macam tu lah. Tambah lama. Tapi yang lama-lama tu ada yang memang macam tu. Abang dia panggil je, Minah, kenapa panggil? Tapi telinga dia macam perkelintah, macam telinga lintah kata orang tu. Macam mana telinga lintah? Ni abang panggil, abang panggil saya. Yang kau dengar ya? Alhamdulillah dengar lagi abang. Abang nak suruh apa? Saya sedia dia mak. Dah buat air dah? Belum. Kita makan luar lah. Makan luar. Abang serius ke? Saja saya berlakon sikit ni, sorry. Kita buat drama ni kalau masuk dalam ni, saya buat 5 minit ni drama hubungan yang mencetuskan kasih sayang abadi suami isteri. Buat berlakon macam tu 5 minit je. Wah, saya meletup tu. Ni saya tolong reka dia punya situasi, skrip dia. Yang ni tujuan saya bukan nak cerita suami isteri tu. Saya nak ceritakan dengan Allah Ta'ala lagi best tau. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala qarib punya ya. Steady. La ilaha illallah. Dah lah bunyi pun dah punya pelik benda dah bunyi pun pelik, mata pun pelik, perhatian pun pelik. Mana kau nak dapat apa sepatutnya kau dapat? Tak cukup syarat, SOP tak cukup.
nak cerita apa ni? Ni awal ngaji. Duk susah. Dia senang je boleh faham. Dengar elok-elok faham weh. Saya ada pengalaman ngajar pondok. Kitab yang seumpama je ni ajar budak-budak budak-budak pondok pun 13 lah kan. Tak adalah umur 7 tahun 8 tahun. Ajar budak-budak ni. Saya boleh cerita macam ni ya, bagi contoh misal zat, sifat. Oh tu budak-budak saya buat style lain sikit. Sifat apa? Maqama min nafsi. Ada yang tulis kat whiteboard dulu, suruh dia baca. Okey, kita ambil faham sekarang. Budak-budak satu boleh faham. Umur 13 faham, takkan 30 tak faham. Yang buat pasal apa dia masalahnya? Tak ambil perhatian. Itu je. Jadi kena berbetulkan juga cara belajar tu. Sikit itu. Nanti orang dia sebut senang je benda nak faham, boleh je. Tu dia kata sifat tu bukan sifat itu zat daripada pihak sekira-kira memfaham, kerana yang dipahamkan sifat itu lain daripada dipahamkan oleh zat. Memanglah takrif tu saya guna bahasa takrif sifat lain, takrif zat lain. Itulah mafhum bahasa mudahnya. Kerana yang dipaham sifat itu bertambah ia daripada yang dipahamkan zat. Kerana yang dipahamkan sifat ni apa? Sifat ni bertambah daripada yang dipahamkan zat. Kan zat qoma bi nafsihi, sifat ma qoma bi zat. Siapa tambah? Jadi siapa asal, siapa muqaddam, siapa muakhir sikit tu. Siapa dulu, siapa kemudian? Zat ni muqaddam untuk sifat muakhir kemudian. Okey. Di atas ni jadi siapa awal, siapa akhir? Zat awal, sifat muakhir tu, muakhir tu akhir tu kan. Mujarab lah sikit. Siapa dulu, siapa kemudian? Melayu. Siapa dulu? Zat dulu. Sifat kemudian kan? Betul kan? Lain kan? Ada sifat. Pula tu mana boleh sebut zat dengan sifat sekali, boleh tak? Zat sifat, boleh tak? Jadi nak sebut apa dulu? Zat dulu, lepas tu sebut sifat. Jadi sebut zat sifat tu nisbah martabat dan sebutan. Pasal mana boleh sebut sekali? Okey, boleh. Sekira-kira memaham. Jadi sifat ni dia hak bertambah daripada sebut zat. Zat diri, sifat tambah ke atas zat. Itulah sifat. Ni orang, dia ni hidup. Kan hidup kita sabitkan pada orang tu. Hidup orang tu kat zat dia, kat diri dia. Jadi zat dia, sifat tambah ke dia. Tu dia hidup. Dia pandai, dia ada kehendak. Memang kita nak belajar, faham situ lah pun. Dia ada kedengaran, dia boleh melihat, dia ada sifat dengar, dia boleh cakap, dia boleh masak, dia boleh menyimen, dia boleh mengira, boleh bawa kereta, naik ke bulan pun boleh. Boleh mimpi. Saja lawak-lawak tu tak habis ya. Boleh. Jadi sifat adalah tambah daripada zat. Boleh faham? Boleh. Ada sifat itu pada zat. Ada sifat pada zat. Sifat ada pada zat. Zat diri dia. Sifat ada di zat, kan tambah tu. Ada sifat itu pada zat, dan ada zatnya itu dengan sendirinya. Zat maqama bi nafsi. Maksud ada sendirinya tu maksudnya dia nak banding dengan sifat dia dulu. Itu maksud maqama bi nafsi. Dia berdiri sendiri maksudnya dia tak perlu untuk dia berada di zat lain untuk dia ada. Itulah zat. Boleh? Itu maksud berdiri sendiri. Bukan berdiri ni dia ada sendiri tu dia kidam. Semua zat qadim. Kalau zat Allah Ta'ala memang qadim, betul. Atas kita bicara zat tu zat Allah, ya. Memang maksud zat tu berdiri sendiri hanya atas zat Allah Ta'ala. Memang zat Allah Ta'ala tu berdiri sendiri dengan mana qama bi nafsi, dengan mana qaim bi nafsi, dengan mana la yahtaju ila ghair. Tu memang pada Allah Ta'ala. Kalau kita bicara pada makhluk pun, pandang pada sudut takrif zat tu, zat ialah maqama bi nafsi. Tapi zat makhluk beza dia apa? Zat makhluk muhtajun ila mujidihi.
Zat makhluk berhajat kepada siapa menjadikan zat kita. Kita nak belajar pun sebenarnya nak dapat tu lah. Nak kata zat kita ada zat kita, tapi Allah bagi jadi zat kita. Allah memang ada zat dia, tapi zat dia berdiri ni kita ajak pada satu. Jadi kita nak belajar tauhid nak mana? Nak faham zat dia yang qama bi nafsi, zat kita pandang nisbah zat bi nafsi, tapi pandang pada sudut berhajat, kita berhajat pada dia yang menjadi yang kita. Baru kita boleh ada, baru rasa kehambahan. Ini nak tauhid. Tujuan tauhid tu juga supaya jangan tergelincir. Kalau kita dah sampai terlalu seronok, terlalu kenal Allah lah jadikan aku, Allah lah jadikan aku, Allah ya Allah kau jadikan aku, kau jadikan aku tak ada apa-apalah kalau kau tak jadikan akulah, ada apalah, sampai jatuh hati gila punya cinta, seronok kenal pada Allah Ta'ala ni, sampai hilang rasa diri dia. Hilang rasa diri dia, terlalu cinta tu tak apa, tapi jangan menafikan ada diri. Sampai kata makhluk semua tak ada dah, yang ada hanya Allah Ta'ala, aku pun tak ada dah. Dia bilang kau tak ada, sepak sekali tu ada. Yang kena tu perasaan, bukan sebutan di mulut. Bukan sebutan di mulut. Terpanahlah diri, panahlah diri. Oh aku panah, aku panah. Perah. Makan nasi sedap agak ada nasi, makan dengan nasi. Oh sedap nasi. Nasi tu sedap, dengan orang salah konon panah lah. Munafik bukan munafik, bodoh. Kau tak faham perjalanan tauhid. Tauhid tu bukan oh panahlah diri, oh aku panah. Bukan macam tu. Mana ni kenal di atas kita terlalu kuat dan faham kan zat Allah Ta'ala lah jadikan zat aku. Kena macam tu punya faham kan. Yang tu faham yang tu dulu. Pasal kita mesti syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad ni ada tak ada? Bahkan ada hubungan nak kita dengan Nabi Muhammad. Kau tak ada, macam mana kau nak dapat tauhid? Pasal fattabi'u ni, apa syariat Rasulullah aja. Jadi golongan-golongan makrifat selalu kecoh sini ya. Konon nak ajar makrifat, habis dengan syariat-syariat semua longgar. Oh, sambil ngaji makrifat tu je okok tu. Kita ni kadang duduk macam kita tengok depan cermin. Dan cermin tu tiadalah lain depan cermin, ada cermin. Cermin tu kita tengok kita. Kita tengok kita. Dia tengok dia. Ni. Dia sokok. Oh, kita wah, seronok dah bagi kat. Wah, kita tengok kita. Bertang. Makrifat apa tu? Makrifat lepat. Benda lepat tu. Lepat tu lah. Lipat je tu. Tu bukan makrifat, mak lepat. Lipat. Satu antara disiplin nak faham tu bagi faham ni zat. Sabit zat Allah, sabit zat makhluk. Makhluk besar sekali sabit zat Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW ada roh Muhammad SAW. Satu kita diajar oleh ulama, kalau selawat pun Allahumma salli wa sallim ala jasadihi fil ajsad, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ruhihi fil arwah, ala mauqifihi bil mauqif. Ulama kita pakar kenal satu. Hak Allah, hak makhluk. Jangan sampai dinafikan makhluk. Nafi makhluk kufur weh. Jadi makrifat yang tak ada asas ilmu faham tauhid, siapa makhluk, siapa Allah ni, sampai seolah-olah hanya Allah sahaja yang diisbatkan, sampai menafikan makhluk boleh kufur weh. Ya. Yang tu yang apa puncanya? Tak faham ilmu. Tapi nak duduk jalan makrifat, dia sebut sesat jalan alam ghaib, payah nak patah balik. Tambah pula dia kata, ustaz ni, ustaz tak sampai lagi, aku dah sampai. Ya, sampailah kau, baguslah. Bukan sampai, yalah sampai sesat. Yalah. Memang dia sampai, tapi dia sampai sesat. Hadanallahu ila siratal mustaqim. Ambil, tarikh ambil. Kalau saya sebut tu tak mana? Untuk macam mana dia punya hubungan dengan Nabi Muhammad? Dan tu yang boleh menyebabkan dia punya pahaman kat Nabi Muhammad pun sesat juga.
Kalau tahap dia pun kata dia tak ada, aku dah fana, tenggelam dengan Allah Ta'ala. Nabi Muhammad macam mana? Oh, Nabi Muhammad ni sebenarnya Allah Ta'ala. Pai. Padahal dia pun dia dah rasa tiada dah dia melainkan dia. Tiada yang tengok dia melainkan dia. Yang tengok orang tengok dia pun dia. Jadi dia tengok dia. Ataupun tiada, hilangkan keakuan. Bukan macam tu. Dia dah makrifat. Baik, selesai itu. Yang tu nak kata sifat itu bukan zat. Bukanlah sifat itu zat. Sifat bukan zat. Dari segi mafhum, dari segi takrif. Okey, siap. Lagi. Wala hiya ghairuhu min haitsul wujudi. Okey. Dan artinya bukanlah sifat itu lain daripada zat, daripada pihak sekira-kira wujudnya. Yang kata yang ni bab ni pula. Apa dia? Sifat itu bukanlah sifat itu lain daripada zat. Bukan lain pula. Macam mana ni? Bukan lain ni daripada pihak sekira-kira wujudnya. Pandang pada sudut wujud. Macam mana boleh ada sifat? Mestilah ada zat, barulah ada sifat. Kalau itu, bila tak boleh ada sifat melainkan ada zat, jadi tak wujudlah sifat kalau tak ada zat. Jadi zat tu, sifat tu sebenarnya adalah zat lah. Pasal tak ada zat, tak ada sifat. Pula tu bila ada sifat, silap. Bila ada zat, mesti ada sifat. Di atas tak boleh sifat ni dia berdiri sendiri. Maka dari sudut wujud tak boleh wujud sifat, melainkan wujudnya zat, barulah boleh ada wujudnya sifat. Ni tak tengok haisul wujud. Wujudnya zat, barulah wujud sifat. Jadi takkan ada sifat wujud dia sendiri. Tak ada. Min haisul wujud. Memang sifat bukan lain pada zat. Pasal dia tak boleh ada sifat semata-mata sifat. Ya. Kerana wujud sifat itu tiada lain daripada wujud zat. Ni kalau kita sebut, ambil baju saya, baju putih. Tak ada baju boleh ke putih ni ada? Betul? Macam mana boleh ada putih? Kalau itu baju dengan putih, huah-huah hia-hia lah. Bukan ada hal lain. Takrif beza, tapi hakikatnya sama. Pasal dia tak ada baju, tak ada putih. Dia tak boleh ada putih, tak ada baju. Tak mungkin. Boleh. Yang ni pandang pada sudut tu dulu. Pandang bagi faham untuk tu dulu. Tiada lain daripada wujud zatnya. Tengok kita dengan Allah Ta'ala. Siapa dulu? Kita dulu ke Allah Ta'ala dulu? Jadi zat Allah. Lain tak? Lain. Boleh tak ada kita tanpa Allah Ta'ala lagi jadi? Betul? Ada tak wujud kita? Diwujudkan? Bukan wujud. Min haisul wujud, Allah saja wujud. Hakiki wujud, zati wujud, wajib wujud, hakiki wujud. Kita asal ma'dum, jaizul wujud, mumkinul wujud, diwujudkan. Aujadana Allah bagi ada kita. Jadi min haisul wujud, kita datang daripada dia, kita menumpang ke dia. Boleh itu dia yang bagi jadi, limpah kurnia dia ada kita. Tak akan ada kita melainkan dia yang jadi yang kita. Mana mungkin ada kita tanpa ada keberadaan dia? Mana boleh? Pasal kita tak boleh berdiri sendiri. Ngaji tauhid, takrif tu untuk faham kat ni tauhid ni. Mana boleh ada kita melainkan Allah lah bagi ada kita.
Allah dia qaim bi nafsi, dia huwal hayyul qayyum. Kita tak boleh qaim bi nafsi, kita qaim billah. Kita hanya boleh ada dengan adanya Allah bagi ada. Bergantung kita kepada Allah Taala. Kalau kita bergantung kita kepada Allah Taala, yang tu nak menunjukkan kena rasa berhajat sungguh, ya Allah, ya Allah. Tu. Ya, itu hubungan tauhid kita dengan Allah Taala. Satu, kalau iktibar kita dengan Allah Taala, kita ni sifat dia. Tak mana kita sifat ni? Allah qama bi nafsi, kita qama billah. Kita sifat. Boleh? Allah dia muqaddam, kita muakhir. Siapa? Dia qadim. Kita baru. Kita ada ni, dia bagi ada kita. Bukan sama. Mana ada sama? Lain. Mana ada sama? Lain. Ghair. Sama kita dengan Allah Ta'ala. Orang tak faham tu yang tengok dia awal-awal dah satu lah, dah faham sama. Pasal zat lain. Ini keadaan kufur yang akan jadi pada makhluk yang tak faham dalam masalah ni. Hanya geng-geng makrifat ni tak faham di sebenarnya ni kafir. Pasal apa kafir? Mensatukan antara zat makhluk dengan zat Allah Ta'ala. Out. Boleh. Out dah apa? Kufur. Keluar daripada ajaran Islam. Maksudnya kau tak iktiraf Nabi Muhammad tu. Tak kita tu kau tak iktiraf Muhammad Rasulullah tu. Muhammad tu siapa? Tuhan. Nama pun Rasulullah, utusan Allah lah. Maksudnya makhluk Allah, sabit zat makhluk. Atas nama sifat, sabit sifat. Jangan nafi sifat. Tapi dalam sifat dengan zat, besar tu zat tu yang nak disifatkan, bukan sifat. Sifat ni sifat dia ngikut. Kita ni ngikut apa Allah Ta'ala tentu kita. Kita belajar kudrat iradat, ilmu Allah Ta'ala. Kita ni daripada ilmu dia, kita ni daripada iradah dia. Atas nak faham kebergantungan kita pada dia macam tu, hubungan kita dengan dia macam tu. Di atas dia bagi kita nak berjalan, hati macam tu. Jasad macam mana? Apa makan? Jaga minum air. Dah besar ada duit, bini kahwin. Dapat anak, Allah bagi anak aku. Tanam pokok, tanam. Allah bagi tubuh pokok, bukan aku bagi tubuh. Tu pelajaran tauhid. Bukan zikir-zikir pandang aku tengok aku tidak pandang dia, melainkan dia pandang memandang. Benda mana-mana. Arif tu sifat qalbi, yakin tu, ada tawajuh ke dia kan? Sedar kita tawajuh dia, rasa berhajat ke dia tu. Mana tadi? Kerana wujud sifat itu tiada lain daripada wujud zatnya, kerana zat itu adalah wujud sifat itu, kerana zat itu adalah wujud sifat itu. Kerana zat itu, zat ni adalah wujud sifat. Ada zat adalah wujud sifat. Bahasa kita, ada zat adalah sifat, tak ada zat tak ada sifat. Jadi sifat ni mai mana? Sifat ni mai pada zat. Jadi sebenarnya dari segi wujud sifat ke wujud zat? Wujud zat tu. Pasal ada zat ada sifat, tak ada zat tak ada sifat. Jadi yang wujud sebenarnya siapa? Zat lah. Yang wujud sebenarnya zat. Satu atas istilah ilmu tauhid kita, mutakalliman semua sifatu zat, mutakallimun semua sifatu zati laisat bi ghairi au bi aini zati. Kita ni pandang pada wujud, memang kita bukan lain daripada Allah Ta'ala. Pasal apa? Kita ni sebelum kita ada, kita ni dalam ilmu Allah Ta'ala.
Mana ada lain kita daripada Allah Ta'ala? Boleh faham saya sebut itu? Boleh faham itu? Dengarlah itu, dengarlah. Kita ni sebelum kita ada, kita dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita ni dalam kehendak Allah Ta'ala. Bila kita dalam ilmu Allah Ta'ala, apa? Kita tak ada lagi. Yang ada siapa? Allah. Masa tu lah kita tak ada lagi. Sekarang dah ada. Jadi sabit zat kita. Tapi jangan lupa usul asal. Jadi wujud siapa? Allah. Kita diwujudkan. Jadi kena sedar sentiasa kita punya pergantungan ada ni dengan bergantung pada Allah wujud aku, la ilaha illallah. Baru faham tauhid, baru faham beza antara zat sifat, mensatukan zat dengan sifat. Macam seolah-olah kita ni pergi balik mana? Kita pergi balik duduk dalam ilmu Allah Ta'ala tu. Mana boleh dia ada macam ni, tak boleh balik lah duduk dalam ilmu dia. Memang kita sebelum ada dan sekarang ni pun ilmu Allah Ta'ala tak bertambah tak berkurang. Kita belajar ilmu Allah Ta'ala, bukan disuha, bukan lupa lalai, tak sengaja. Tidak dengan sengajanya dia buat kita. Jadi memang sabit zat kita. Itu disebabkan hubungan kita ke Allah Ta'ala lah sikit. Atau kita nak faham definisi tu, memang nak faham situ lah pun kan. Pasal apa? Kerana zat itu adalah wujud sifat itu. Maksud ada tu maksudnya ada zat, adalah sifat. Tu bahasa dia. Maksud bahasa lama tu dia memang nak baca tu kena mengerti. Zat itu adalah wujud sifat. Maksudnya apa? Zat, bila zat adalah ada sifat, barulah ada sifat. Ada zat, baru ada sifat. Ada Allah, barulah ada kita. Tak ada Allah, yang mana boleh tak ada Allah? Yang boleh tak ada kita. Kita tak ada, ya, tak ada Allah. Wow, ghairu ma'qul. Mana boleh? Mustahil kan? Kidam, tak ada akidah kita. Boleh. Zat itu adalah, barulah ada wujud sifat. Okay. Jikalau tiada wujud zatnya itu, kalau zat tak ada, macam mana? Nescaya tiadalah diperoleh wujud sifat. Jadi sekira-kira wujud ni min haisul mawjud, wujudu zat fakanatil sifat, adalah sifat. Bila wasifatu la takunu illa bizat, sifat takkan dia boleh wujud, takkan boleh ada melainkan dengan ada zat. Jadi bab min haisul wujud, min haisul wujudiyah, sifat bukan lain daripada zat. Min haisul wujud. Jadi kena faham haisiyah dia, dari sudut mana, angle mana yang ghair, angle mana yang ain. Itulah angle mana yang kata kita ni kita bicara sifat bukan zat, definisi, takrif, mafhum. Memang sifat ialah sifat, zat ialah zat. Betul? Zat, sifat pula bukan lain pada zat. Tak mana yang bukan lain? Min haisul wujud. Maksud apa? Tak boleh wujud sifat melainkan mesti wujud zat dulu. Tak boleh wujud sifat melainkan wujud zat. Tak mungkin wujudnya sifat kalau tak wujudnya zat. Jadi haisul wujud, sifat tak boleh ada melainkan ada zat. Maka wujud min haisul wujud, sifat adalah zat. Boleh hadam tu. Maknanya tu bukan boleh sampai makan kacang. Terus tak makan kacang ni pun bukan kacang juga, nak faham. Boleh faham sebenarnya. Hati sikit. Sebenarnya zat dengan sifat ni sama pada kedudukan sama-sama wujud tu lah, atau dia bukan sama-sama wujud. Dari segi nak boleh wujudnya zat tu, bukan sama-sama wujud. Kebolehan wujud sifat di atas wujudnya zat. Di situ ayat dia macam tu. Bukan dari segi sama-sama wujud.
Tak sama wujud zat, wujud sifat. Kita sebelum ada, kita dalam ilmu Allah Ta'ala. Boleh? Ilmu Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala ke? Ilmu dia, zat dia, zat dia. Okey. Jadi bila dia ada dengan kita, kita lain. Jadi min haisul wujud tu, tak boleh ada kita melainkan Allah Ta'ala bagi ada. Dan takkan sabit ilmu Allah Ta'ala melainkan mesti sabit zat dia. Boleh? Betul kan? Dari segi haisul wujud, mesti zat tak boleh ada melainkan sifat tak boleh ada melainkan sabit. Min haisul wujud, pandang haisul wujud tu, sifat tak boleh ada melainkan sabit zat dulu. Itu yang muqaddam muakhir tu mesti faham itu. Baik. Sama sini bukanlah maknanya zat dengan sifat tu ada benda yang sama. Tapi bahaya sikit bahasa sama tu. Jangan guna bahasa sama. Kalau kata sabit wujud sifat, Ini baru orang pertama, ni orang kedua. Masuk orang ketiga lagi. Cerita orang macam mana? Sama. Dia dapat sama. Yang sama pula sama. Orang keempat, orang kelima, kan bahaya. Gunakan bahasa yang boleh membawa pada makna lain. Satu, kena dengar elok. Pasal boleh jadi zat ni 7, 8, 9, 10 generasi macam mana? Tu yang duk cerita tu je. Kuliah dia semua cerita tu. 20 kuliah duk cerita tu. Cerita apa? Tengok cermin, tengok cermin, tengok cermin, tengok cermin, tengok cermin, tengok cermin. Aku, ya. Lagi sebut apa? Wa ma ramaita iz ramaita, walakin Allah rama. Lu cerita apa? Allah yang lontar, bukan aku lontar. Allah lontar, Allah lontar. Allah lontar. Apa masalah ni? Ada masalah tu. Tak boleh faham zahir tu. Allah lontar min haisu wujud. Kata kita lontar min haisul kasab. Min haisul kasab. Ni Allah lontar disebut khaliq, khalqi dia, kuah dia. Kita lontar dan dibagi kita, kat kita kasbu, nisbi, idafi, sandar kat kita. Kita yang lontar. Kita lontar. Kita makan ke Allah makan? Allah makan ke api tu? Allah makan. Tak kapi kau disebabkan perbuatan tak sepatutnya pada perbuatan Allah. Na'udzubillah. Sikit. Jadi situlah kan. Situ. Jadi pandang dari segi nak boleh wujudnya sifat, tak boleh wujud sifat melainkan wujudnya zat. Pandang dari segi tak boleh ada sifat sendirinya melainkan dengan wujud zat, barulah wujud sifat. Ini martabat ni kan? Martabat tabir martabat ni macam mana? Tabir marbuk yang ni yang kata imtiazat yang kena kenal tu. Jadi imtiazat tadi. Tadi tu imtiazat yang tadi ya. Yang ni bukan imtiazat. Ni tawahud. Tapi bukan tawahud. Tawahud wujud. Wujud. Wujud makhluk berhajat pada wujud Allah Ta'ala. Mana boleh kita wujud sendiri. Allah memang sedia wujud. Kan? Jadi berhajat kita kepada wujud dia. Cuma kat kita ni disebah dia bagi wujud, kita muakhir, dia muqaddam. Dia muqaddam. Dia awal. Kita dia masbuk, kita tabi' dia. Itu. Yang tu martabatan tu asal situ martabat. Martabat. Kerana zat itu adalah wujud sifat itu. Jikalau tiada wujud zat itu, nescaya tiadalah diperoleh wujud sifat itu. Kerana sifat itu tiada boleh ada sendirinya. Situ lah. Sifat dia tak boleh berdiri sendiri. Nama sifat apa? Sifat apa? Maqama billah. Kalau disebut kita makhluk maqama billah. Tu tauhid. Yang tu takrif dalam perbahasan kan. Kita tauhid kat mana? Kita kita maqama billah apa? Kita ni berdiri dengan Allah. Kita tak boleh berdiri sendiri. Tak. Kalau kita sebut tu berdiri dengan sendiri, kita ni boleh berdikari, berdiri atas kaki sendiri.
Dari sudut kita kasab, kita tak perlulah bergantung pada orang, ya. Tapi bawa hati, mana boleh kita berdiri sendiri. Kita ni qaim maqama billah. Dapat usaha pun walaupun hebat, tak hajat pada orang. Ya Allah, kat orang memang aku tak hajat, tapi aku memang hajat dengan kau. Aku takkan boleh ada apa, melainkan kau yang beri. La quwata illa billah. Ubarri'u min hauli wa quwwati ila haulika wa quwwatika ya Allah. Aku lepas diri daripada kebolehan aku, daya upaya aku tinggalkan larangan kau, dan aku boleh buat taat apa yang kau suruh. Aku lepas diri daripada diri aku kepada semua kurniaan kau. Dengan tu aku boleh tinggalkan benda yang kau larang, dan dengan kurniaan kau aku boleh taat kepadamu. Ini prinsip ulama sebut, semua benda rasa fadlun min Allah. Hadza min fadli. La tafrahuka ta'atu li'annaha barazat minka, walakin wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan seronok, gembira, seronok dengan ibadat taat yang kita buat, yang seolah kita boleh buat taat tu. Tapi wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika, tapi seronoklah nikmat taat tu pasal apa? Allah lah yang beri kita upaya taat. Dialah menzahirkan taat tu boleh datang ke kita. Itu tauhid. Tauhid tu. Okey. Jadi sifat tak boleh berdiri sendiri, melainkan dengan zat. Melainkan dengan zat. Atas kita bicara ke makhluk tak boleh berdiri sendiri, melainkan berhajat berdiri ke Allah Ta'ala, bergantung ke Allah Ta'ala. Bersalahan zat boleh ada sendiri. Bersalahan zat khasnya atas bicara Allah, memang zat Allah qaim bi nafsi, kidam. Siap belajar akidah lama kan. Itu yang kata kita belajar ni formulasi tau, semua kita belajar tu dah pati dah sifat 20 ni, pati kan lagi. 19 satu ni macam mana nak dia similarities kan differences dia. Similar dia dari mana? Sifat bukan ghair zat. Itu similar dia. Dia punya differences macam mana? Zat lain, zat Allah lain, zat makhluk lain. Tu dia punya differences. Bersalahan zat boleh ada, zat memang dia ada sendiri, qaim bi nafsi. Khas bicara kita mesti zat ni tiada lain, zat Allah Ta'ala lah. Atas kita nak faham ke makhluk, zat mesti zat dia mesti dia memang ada, barulah sifat boleh ada ke dia. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Itu zat saja boleh ada sifat. Kita boleh ada sifat siapa? Pasal Allah bagi jadi zat kita. Satu, kita ada sifat. Satu, jangan nafikan zat makhluk. Jangan nafikan zat makhluk. Nafi zat makhluk kufur sorihan. Terang-terang kufur. Na'udzubillah. Maka wujud sifat itu satu. Satu ia dengan wujud zat. Yang ni nak faham yang elok ni. Jadi wujud sifat itu satu dengan wujud zat. Wujud satu ya. Itu yang dia panggil, saya ada sebut sekali lalu lah, apa dia? Wahdatul wujud. Bahkan kita tauhid bukan saja wahdatul wujud, wahdatul sifat, wahdatul af'al, wahdatul milik, asar tu. Semua kena faham macam mana. Itu yang kena faham dia punya differences dengan similarity. Allah bagi zat kita, ada zat kita, ada hidup kita, memang dia bagi kita, ada ilmu kita, dengan tu ada perbuatan kita. Kalau kita tulis ni kesan tulisan kita, kan macam tu kan. Dan semua kita ni adalah kesan perbuatan Allah Ta'ala ke kita. Satu sudut kat kita, istilahnya, yang ni ayat kecil, dia ada ayat besar yang kena faham. Ni ayat kecil, ni satu jumlah kecil,
semua jumlah kecil ni, semua ni himpunkan pada jumlah yang besar. Boleh? Faham saya apa tu? Contoh nak faham tu. Jadi maksudnya dibagi jadi kita ada sabit zat kita, sifat kita. Kalau nisbah ada perbuatan kita, kesan perbuatan kita, semua kita ni hatta zat kita bergantung pada wujud dia. Jadi wujud kita dengan wujud dia satu wujud dia. Tahu mana? Yang bersifat wujud satu wujud, tahu mana? Wujud yang wujud hakiki, wujud zati, wujud wajibul wujud, wujud yang memang wujudil wujudi, satu lah. Kita asal makdum, kita bukan mawujud, kita diwujudkan. Kita atas nama wujud pun pasal Allah Ta'ala bagi wujud, kita wujud. Atas nama wujud, kita wujud jaizul wujud, mungkinul wujud. Atas pandang pada realiti kita ni makdum, tak ada kita ni. Lepas tu dia wujud, kita mungkin wujud, jaizul wujud. Bukan wujud kita, wujud Allah sama. Allah wujudi, kita wujudi. Wujud zati, kita wujud zati. Woi, subhanallah. Allah wajib wujud, kita wajib wujud. Mana pula wajib wujud? Mampu lagi wujud apa? Dulu lam yakun syai'an mazkura, wujud apa? Makdum. Tu, pergi faham realiti dah. Ni tauhid yang kalau tak faham betul-betul disiplin ni tauhid asas ni. Bukan ngaji makrifat tinggi-tinggi jadi PhD tu. Tak, asas ni. Yang ni kau tak faham, macam mana kau nak faham tauhid? Baik. Satu, nama kitab tu best tu. Apa dia? Nak tahqiq tu. Faham betul-betul tu. Dia tu syarah dah, saya syarah lagi. Saya syarah tu untuk faham syarah dia. Tu pun nisbah saya sifat, dia zat. Saya tabi', dia matbu'. Saya muakhir, dia muqaddam. Ni. Ini itibar dengan dia. Ada lagi tak? Ni jumlah kecil, besar lagi. Satu, ada hubungan kita. Ni kita murid, ni guru. Itu tu kan. Saya boleh baca pun ada guru. Guru tu guru besar kita Muhammad SAW. Besar lagi siapa? Allah. Letak betul-betul Muhammad ila Muhammad, Allah ila Allah, Muhammad SAW, Allah ila Allah Jalla Jalaluh. Guru ila guru, ibu ila ibu, kawan ila kawan, makhluk ila makhluk. Jangan silap letak. Tapi bagi betul level dia. Takkan mak bapak sama dengan Nabi Muhammad. Takkan guru ialah Nabi Muhammad. Bukan, guru ialah guru Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammad. Guru bukan Nabi, bukan Rasul. Mak bapak bukan Nabi, bukan Rasul. Mak bapak ialah bapak. Rasul pun bukan mak bapak. Tapi letak tempat masing-masing. Ada takluk yang kena belajar. Macam mana adab, hubungan. Jangan nanti hak Rasul bubuh kat Allah Ta'ala, kat kita bubuh muntabat wujud Allah Ta'ala. Tu kalau tak faham kena tobat mengaji lain baik pada bawah. Pasal apa? Oi, ni bawah ni, cuma yang ni kita bawah ni rumusan dengan apa dah belajar daripada bawah tu. Tak ada balik, dengar balik daripada satu. Ada pula rakaman pun ada kan. Ada Facebook apa, kau tengok balik daripada satu. Kalau ada yang dah sesat, dah terlajak macam boleh patah balik, tak mati, tak apa. Mati patah balik tak boleh lah. Sebelum mati kena bagi betul semua perjalanan. Saya kena mau betul. Saya dulu kena mau betul. Memang saya dalam proses betul. Itu yang duk berguru lagi. Ada bawah pimpinan guru lagi. Bukan pandai-pandai ni. Jadi sifat tu tiada boleh. Zat adalah sifat. Mana tadi? Wujud tu. Maka wujud sifat itu satu ia dengan wujud zat. Tiada dua kali adanya ada wujud. Wujud tak ada dua kali. Wujud mana tak ada dua kali ni? Wajibul wujud. Ke bahasa mudahnya wajibul wujud, qidamul wujud, baqaul wujud. Tak ada dua. Kita dah belajar dalam wahdaniyah kan. Tak susahlah nak hadam. Sifat
hayat yang kita diajar macam mana? Hidup. Siapa hidup? Allah hidup. Siapa yang memang hidup? Wujudi, wajib wujud. Wajib hidup siapa? Kita mungkin hidup, harus hidup, pasal boleh mati, akan mati. Takkan tak sedar akan mati? Kan dulu pun mati. Kuntum amwatan fa ahyakum. Allah bagi hidup kita. Yang kena sedar kita ni boleh hidup sebab Allah sentiasa bagi nyawa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Faham tauhid boleh nak datang zikir. Zikir pun dengan sedar aku ni Allah yang bagi ada, Allah bagi hidup, Allah bagi kedekat, Allah tu kena banyak zikir. Cari jalan. Atau kita belajar umum ni zikir hadirkan apa yang kita dah faham dengan belajar tu. Amin ya Allah. Tanpa zikir tak boleh dapat. Dia kalau tak zikir, bukan ahli zikir, betul tak zikir pun tak faham, tak boleh tak. Tak dapat. Pasal nak kena faham. Bila tak ada ilmu, zikir tak faham, tu yang masuk parit tu. Tu yang masuk gaung tu. Macam apa? Dia zikir, dia tak faham, tapi nak dapat ilham, nak dapat ilmu laduni konon. Ilmu laduni, cuba cerita tu, aku nak tengok kau faham tak faham. Nak dapat ilmu laduni, syarat dia berguru. Mesti berguru dulu baru dapat laduni. Nabi Khidir orang selalu sebut tu, Nabi Khidir dapat ilmu laduni kan. Nabi Khidir ni siapa? Nabi tak? Nabi ni apa? Direct dengan Allah Ta'ala ke dapat wahyu dengan Jibril? Nabi ada guru tak? Dia dah dapat laduni pun berguru Berguru pula bukan guru dengan sebarang manusia, guru dengan manusia yang betul. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah derhaka dengan Allah Ta'ala, tu guru dia. Rasulullah sendiri orang Ta'ala sebut allamahu syadidul quwa. Mengajar ke Rasulullah ni syadidul quwa, Jibril yang hebat kekuatan dia. Zumiratin fastawa. Jangan cerita tu Jibril tu, tapi ada guru dia. Kalau Nabi Khidir laduni ada guru, kita tak ada guru apa-apa, tiba-tiba dapat laduni. Nak berbual dalam guni boleh campak elok tu. Mapuh ke elok. Kenapa? Tak ada guru. Laduni apa? Yang bila tak ada guru memang merepek lah. Kalau guru pun guru yang tak dapat hafizahullah tu, tak dalam muhafazah Allah Ta'ala, dia pun tak jaga syariat Allah Ta'ala, tak jaga disiplin ilmu ni, gagal juga. Alhamdulillah. Jadi wujud sifat satu dengan wujud zat dari sudut tak boleh sifat ada wujud dia sendiri, melainkan zat lah yang memang ada wujud sendiri. Khas atas kata wujud sendiri ni Allah. Memang kalau atas kita bicara ke makhluk, sifat makhluk dengan zat makhluk pun, situ pun kita boleh dah faham dah. Mana boleh ada sifat makhluk ada wujud sendiri, melainkan adanya zat tu sendiri, barulah boleh zat, boleh sifat tu ada zat, barulah sifat boleh berada di zat. Kalau zat tu tidak ada wujud dia, mana mungkin sifat boleh ada di zat itu? Kalau zat tu sebenarnya sifat, mana boleh sifat berada di sifat? Sifat hanya boleh ada di zat. Sifat dia mesti koma bizat. Sifat tak boleh sifat koma bis sifat, tak boleh. Tu disiplin. Kalau kita tengok ke makhluk pun memang itu disiplin dia. Tu disiplin dia. Kalau kita plaster simen, boleh plaster simen dekat, nak plaster dinding tak ada tapi kita plaster. Plaster ni ada tapi dinding tak ada, plaster lah plaster. Boleh. Mana boleh dia koma dekat sesuatu yang tak ada? Mana boleh? Mesti koma dekat zat dinding. Tu mesti dia. Jadi atas konsep tu, dinding ialah zat. Nak plaster sifat. Jadi saya masuk macam triangle tu. Tiada dua kali adanya. Wujud tak akan ada dua kali. Sekali lagi sebut, wujud mana tak ada dua kali ni? Wujud yang wajibul wujud tak akan ada dua kali. Wujud yang kidam tak akan ada dua. Itu yang istilah ulama kita sebut wahdatul wujud.
asalkan bab wujud ni satu lah. Tak mana wujud yang satu ni? Wujud yang wajibul wujud, wujud yang wujudi, wujud yang hakiki wujud, zati wujud. Allah tu satu lah. Kita ni tak duduk martabat wajibul wujud. Kita ni jaizul wujud, mumkinul wujud, atau umum bahasa macam tu. Atau konteks kita dengan Allah Ta'ala macam mana? Wujud kita bergantung kepada wujud Allah Ta'ala. Jadi atas konteks itu kita bergantung pada wujud Allah Ta'ala. Allah zat, kita sifat. Siapa? Kita bergantung pada zat dia. Zat kita bergantung pada wujud zat dia. Tak, mana boleh dia zat dia tak ada. Kita asal tak ada. Tak boleh berdiri sendiri kita, melainkan Allah bagi ada, kita ada. Nak kata tak ada Allah Ta'ala mana mungkin. Kalau andai kata Allah, kalau fikir tak ada Allah Ta'ala, kita lagi tak ada, dan tak mungkin boleh ada kita. Kalau Allah ada, Allah boleh ada, memang dia ada, memang wajib ada. Kita ni dari segi kebolehan boleh saja Allah Ta'ala terus tiada kita. Macam mana azali dulu tak ada siapa, yang ada hanya Allah Ta'ala, boleh. Tapi kita ni termasuk dalam mungkin sayujad, dia nak ada kita. Alhamdulillah dia bagi ada kita. Dah kita ada, dia bagi ada kita, kenalilah kedudukan kita ni diadakan, bukan sendiri ada. Itu yang kena belajar. Kalau tidak memang lupa, kita nak rasa Allah wujud pun tak ada. Na'udzubillah. Itu yang, kalau nak rasa wujud Allah Ta'ala, macam mana nak boleh duduk sampai tak sedar diri, kata terlalu ingat Allah Ta'ala. Tu faham, bahkan nak faham wajibul wujud pun tak boleh nak telan, mungkinul wujud, jaizul wujud pun tak boleh nak telan. Macam mana kau nak faham, nak boleh rasa sampai kasih ke Allah Ta'ala, sampai terlalu kasih sampai lupa kepada keberadaan diri. Macam itulah kan. Dan awal-awal kitab pun saya ada cerita apa, saya ngaji pun Tok Guru bagi misal apa, macam mana isteri baru kahwin kan, baru kahwin lah, dia tengok baju ni macam mana, abang bagi, abang dia kenal semua dia daripada abang. Dia pula suri rumah, tak bekerja, dia tak, memang tak ada apa kat dia. Semua rumah siapa bagi? Abang bagi. Baju siapa bagi? Abang bagi. Pakai tudung siapa bagi? Tengok cincin siapa bagi? Gelang siapa bagi? Tengok cermin ada rantai siapa bagi? Abang. Ni hamil. Hamil apa? Abang. Anak abang ni. Boleh faham saya apa? Tudung, baju. Macam tengok ni pun abang yang beli betul ni. Abang. Pinggan. Abang. Nisbah kedudukan nak boleh kasih tu, bagi macam tu dulu kan. Apa? Allah bagi jadi botol untuk kita boleh pakai isi air. Allah. Dia bagi pokok boleh hidup, boleh keluarkan oksigen untuk kita bernafas. Allah. Dia bagi jadi matahari. Oh cerah dah rupanya, oh perasaan cerah. Allah, dia bagi matahari untuk kita. Kalau tak lagi gila macam tu, kau tak sadar berangan lah, nak boleh. Oh panah tek kucing. Makan nasi, main boroi perut. Duk panah. Itu. Mana tu risau okok bru. Duk panah. No tu kita ialah dia kita pandang memandang. Pandang tek kucing kau. Mulut duk sumbat api neraka. Pu. Saya ngaji ada guru kata apa? Lebih pada naga lagi. Naga pun berhenti juga berasap. Ni tak berhenti berasap dalam tu. Taja usik-usik itu sikit. Ya, kalau perhati itu ayat-ayat tu guru tajam tu. Yang mana kaki okok tu kita panggil apa esok? Mr. Dragon panggil dia. Mr. Dragon. Apa? Keluar asap, api tak ada, api keluar asap. Dragon kok keluar api. Tu pun betul ke realiti tak tahulah. Petos je ke apa? Fantasi je. Baik. Sikit sana. Adalah sifat itu tiada boleh kemudian daripada wujud zat. Mana boleh ada wujud, mana boleh adanya sifat kemudian daripada adanya zat. Mana boleh ada zat dulu baru sampai ada sifat. Satu, ada zat muqaddam,
ada sifat adalah muakhar. Wallahu alam. Apa makna wallahu alam? Saya syarah sekali lalu tak? Maksudnya wallahu alim. Tak ada isim tafdil. Ini isim tafdil yang laisa ala babihi. Tengok balik, ada saya ajar tu. Wa bu'ulatuhun haqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islah. Bukan ayat tu. Tadi ayat panjang tu apa? Tak ingat. Tak ingat ni, tak jumpa lagi. Ya apa panjang. Wallahu a'lam, isim tafdil tu laisa ala babi. Apa maksudnya? Wallahu alim. Kita semua jahil. Ni ada ilmu, la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu tauhid. Adapun sifat nafsiyah itu, katakan dia sifat nafsiyah. Tak mana wujud. Wujud ni hiya huwa wala hiya ghairu. Jadi kita belajar ni rumusan tau. Nak rumusan balik apa? Tadi rumusan zat dengan sifat. Apa macam mana hubungannya? Formula nak ingat, la hiya huwa wala hiya ghairu. Saya kalau dalam syair ingat, summa sifatu zati laisat bi ghairi au bi aini. Zati ada dalam matan johara. Sebut kata tu. Kataan ni kalau nak apa? La hiya huwa wala hiya ghairu. Sifat bukanlah zat dan sifat bukanlah lain pada zat. Sifat bukanlah zat min haitsul mafhum atau min haitsul ta'rif, wala hiya ghairu. Sifat laisa ghairu zat min haitsul wujud. Dari pada sekira-kira hakikat. Itulah. InsyaAllah kita sambung nanti. Sifat nafsiyah itu sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah wujud. Wujud ni dengan zat macam mana? Walaupun sekali sudut kita dah bicara, nak sebut sekali lagi supaya tahqiq lagi. Padahal dah belajar dah. Wujudu syai' adalah ain syai'. Wujudu syai' adalah zatu syai'. Wujudu syai' adalah ainul mawjud. Jumpa dah tu. Sekali lagi. InsyaAllah. 8 lebih dah. Ya. Oh. Ingat ke perlu 7.40? 8.40. Tangguhlah kena tu. Ya. Esok tak ada apa, satgi tak ada. Pasal ini lagi pun kena sejam juga tak? Memang tak ada pergi pukul 9. Mau mohon je. Baik. Tadi ke 9 lah 40, 9.40. Dah semula 9.40 lagi, mau pukul 11, 12.30 lagi baru berhenti. Sebab tu pun heavy, quite heavy bukan heavy. Dia sebenarnya ngulang balik yang belajar dulu. Tapi tak nak tahqiqkan dia. Hadam-hadamkan dulu. Kita ada break quiet time juga kan. Mutlaah tengok balik. Pasal belajar, kalau ada yang agak nak faham, saya nak sebut jangan tinggalkan dia terus. Nanti agak-agak nak faham, tinggal tak faham langsung. Nak generate balik kefahaman tu daripada awal tu, jenuh. Pasal apa? Dengar pun dah susah payah lah. Saya tu ingat waktu 7.40. Astagfirullah. Ada hikmah lah tu kan. Bukan saja-saja saya buat. Saya rasa macam baru je. Punya panjang lah. Apa saya nak sebut ni? Masa nanti cuti pasal kita nanti saya hari Jumaat, malam Sabtu ada kawan Jigrik, ada kuliah subuh kat sana. Kuliah duha hari Sabtu lah sini. Mungkin masa tu lewat sikit, 9.30, 10 itulah. 10 tu memang insya-Allah dia lah. 10 tu pun kalau geng Ipoh, kalau dia orang nak turun, satu je lah kuliah. Tengah hari tu tak ada. So mungkin dia datang pasal nak cepat dalam proses ada penambahan. Bukan memang kedua. Bukan jadual kita punya minggu sini kan. Tapi yang jadual itu fleksibel lah. Apa sebut. Jadi ada saya Sabtu. Jadi esok tak ada.
Sabtu pun lambat sikit, jadi ada masa untuk tengok balik, telah balik, muzakarah balik, apa dia yang sentot bentot, bangkut bentot bangkut, yang mana bangkut tu tak cukup tu besaran tu, katok lagi bagi dia tinggi sikit, gayut sikit, galang bagi pendek saya bentot. Segar-segar kan tengok pokok sikit. Macam mana apa tauhid sifat zat, bincang pun sifat zat je, tak ada lain. Memang kita bicara pun sifat zat, tapi itu jalan nak boleh sampai. InsyaAllah. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal ardha min nuri syamsika wa abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل على الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.